Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya, Cikgu Faiz, di dalam channel YouTube saya, Faiz NG. Okey, hari ini kita akan meneruskan lagi sesi PDPR kita bagi mata pelajaran reka bentuk teknologi tingkatan 1. Hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran bagi bab 3, iaitu proses reka bentuk. Apa khabar semua? Jadi cikgu harap kamu sentiasa diberikan kekuatan untuk meneruskan kelas PDPR ini. Okey, baik. Pada kelas sebelum ini kita dah mempelajari mengenai definisi project brief dan juga ciri-ciri project brief. Hari ini kita akan meneruskan lagi bagi subtopik 3.1.3, iaitu perancangan project brief, dan juga 3.1.4, menyaring maklumat dalam project brief. Okey, baik. Sebelum itu cikgu harap kamu telah bersedia dengan buku teks kamu, kerana pembelajaran kita sepenuhnya akan merujuk kepada buku teks kamu. Okey, baik. Sebelum tu sila buka buku teks kamu pada muka surat 52. Okey, sebelum ni kita dah tengok apa yang didefinisikan dengan project brief ni. Project brief ni dia kita imbas balik. Project brief ni dia merupakan perbincangan awal lah antara dua pihak, pengurus projek dan juga pelanggan. Okey, apa tujuan dia? Tujuan dia adalah untuk dapatkan maklumat secara terus daripada pelanggan mengenai produk yang ingin dibangunkan. Kita ambil contoh lagi lah, contoh yang sama, iaitu contohlah pelanggan ni minta kita buat baku seberguna. Jadi nak buat baku seberguna tu, kita akan melalui fasa proses reka bentuk ni lah. Yang pertama iaitu project brief. Kita nak dapatkan maklumat dia daripada pelanggan. Okey, hari ni kita akan tengok untuk dari fasa perancangan. Okey, apa dia perancangan project brief ni? Okey, perancangan project brief ni dia merangkumi dua kriteria, iaitu kriteria pertimbangan utama dan juga catatan penerangan. Okey, sebelum kita nak isi borang project brief tu, kita kena rangka satu jadual ataupun senarai semak lah dalam bentuk penyataan masalah berdasarkan kriteria pertimbangan utama. Kita kena rangka satu senarai semak ataupun jadual lah dalam bentuk penyataan masalah berdasarkan kriteria pertimbangan utama. Kriteria pertimbangan utama ni kita tak boleh ubah. Okey, contoh dia macam ni. Ni kita kena rangka jadual ni dulu untuk sebelum kita isi borang project brief. Okey, ini kita tak boleh ubah. Ni fungsi persembahan, tujuan pasaran, kuantiti, style gaya, kualiti, kos, jangka masa ni kita tak boleh ubah. Yang kita boleh tambah ataupun buat di bahagian penyataan masalah. Okey, kita teruskan lagi. Nampak, kita kena rangka. Okey, kamu tengok muka surat 53. Penyataan masalah yang disenaraikan dalam senarai semak adalah persoalan yang perlu diambil tahu oleh pengurus projek. Okey, tadi macam yang cikgu dah cakap pada perbincangan yang sebelum ni, pelanggan kita dia nak minta kita untuk hasilkan baku seberguna. Jadi persoalan-persoalan penyataan masalah ni lah yang pengurus projek kena ambil tahu, sebab dia merupakan fokus dari aspek untuk perancangan keseluruhan projek dan juga reka bentuk projek. Okey, contoh ini kita rangka satu jadual. Contoh
Jadual yang macam tadilah ni. Yang ni. Kita angka. Okey, dari segi fungsi, apa kegunaan produk ni? Dekat mana produk ni digunakan? Okey, persembahan dia. Macam mana bakul ni nak dipersembahkan? Okey, tujuan dia untuk apa buat? Siapa yang nak pakai? Siapa dekat luar ada tak orang yang buat juga macam ni? Jadi pengguna yang macam mana nak pakai bakul ni? Dan seterusnya lah sampai ke jangka masa. Ni kamu boleh tengok dalam buku teks kamu pada muka surat 53. Okey, bila dah siap ni, barulah kita akan mengisi borang projek brief. Mula-mula tadi kita buat jadual senarai semak. Bila kita dah buat jadual senarai semak, kita dah dapat penyataan masalah kita, barulah kita isi borang projek brief. Okey, maklumat pada catatan, pada bahagian catatan, ni contoh contoh borang projek brief. Tajuk dia bakul seberguna. Atas sekali ada tajuk. Okey, pada ruangan catatan ni, dia merupakan jawapan kepada semua penyataan masalah tadi. Tadi kita dah rangka satu jadual senarai semak kan. Dia dalam bentuk penyataan masalah, dalam bentuk soalan. Jadi sekarang kita nak isi borang projek brief. Pada bahagian catatan ni adalah jawapan kepada persoalan tadi. Jadi kita akan isi pada bahagian ini. Okey, maklumat ini akan diperolehi. Maklumat ni tadi kita perolehi daripada sesi komunikasi yang mula-mula tadi. Yang kita belajar pada kelas yang lepas. Perbincangan antara pengurus projek dengan pelanggan. Kita dapat. Jadi kita akan isi kat sini. Okey, contoh yang pertama. Apakah kegunaan produk ini? Okey, produk saya akan digunakan untuk membawa barang-barang. Jadi bakul tadi nak gunakan untuk bawa barang-barang. Di manakah produk ini digunakan? Okey, produk ini digunakan di rumah atau di mana-mana saja ikut keperluan pengguna. Okey, itu jawapan dia sampailah ke jangka masa tadi. Okey, dia merupakan borang projek brief ni, di bahagian catatan ni merupakan jawapan kepada semua penyataan masalah dalam jadual senarai semak yang kita dah buat sebelum tadi. Okey, kita teruskan lagi. Okey, kita dah isi borang projek brief. Sekarang ni kalau kamu tengok dalam bahagian catatan ni, dia agak panjang lah. Jadi untuk seterusnya kita kena saring maklumat ni. Kita kena ambil bahagian yang penting. Untuk tujuan dia untuk apa? Untuk mudahkan lengkap. Lepas kita lengkap borang projek brief, kita kena saring maklumat yang diperolehi supaya mudah lagi untuk pengurus projek dan juga designer ataupun pereka bentuk untuk laksanakan tugas dia. Jadi nak hasilkan bakul seberguna. Jadi bila tadi dah isi borang projek brief, sekarang ni kita nak saring maklumat tu lebih ringkas supaya mudah untuk hasilkan projek ini. Okey, bila kita dah saring, kita akan dapat benda ini. Contoh ni, kamu boleh tengok dalam muka surat 55. Dalam buku teks kamu, sama aja. Okey, dari segi fungsi. Okey, bakul seberguna tadi, apa tujuan dia? Membawa barang-barang seberguna. Mana kita dah ringkaskan tadi ni. Membawa barang-barang secara seberguna. Persembahan. Pelbagai jenis warna, mudah disimpan kerana saiz boleh diubah sesuai, dan seterusnya lah sampai ke jangka masa. Okey, kita boleh ringkas ni, tak kira lah dalam bentuk jadual ke, gambar rajah bermaklumat ke, macam mana ke, janji pengurus projek ataupun pereka bentuk faham untuk mereka laksanakan tugas mereka. Okey, kita teruskan lagi. Okey, ini secara ringkasnya yang kita dah tengok pada hari ini, 3.1.3 dan 3.1.4. Pertama sekali tadi kita lepas daripada mula-mula sekali kita akan buat perbincangan awal dengan pelanggan. Okey, pengurus projek akan buat perbincangan awal dengan pelanggan. Bila dah dapat semua
dia akan buat satu senarai semak. Senarai semak ni yang tadi. Yang tadi. Yang ni. Ni rangka. Kita rangka lah, tak kira lah nak buat macam mana pun. Rangka satu jadual senarai semak dalam bentuk penyataan masalah berdasarkan kriteria pertimbangan utama. Ini cikgu cakap tadi yang tidak boleh diubah. Okey, yang kedua dah siap ni, buat pula jadual projek brief. Jadual projek brief ni dia dalam tu pada bahagian maklumat dalam bahagian catatan. Ni tadi macam dalam buku teks kamu pada muka surat 54. Okey, dia merupakan jawapan kepada penyataan masalah yang kita buat dalam senarai semak tadi. Ni jawapan ni. Ni yang kita buat dalam senarai semak tadi. Itu adalah bahagian jadual projek brief. Okey, dah siap jadual projek brief ni, kita akan saring maklumat. Ini tadi. Seperti dalam muka surat 55. Apa dia tujuan kita saring maklumat ni? Supaya mudah untuk pengurus projek dan juga mereka bentuk untuk laksanakan tugas mereka yang seterusnya. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita akan sambung lagi pada kelas yang akan datang untuk subtopik kecil 3.1.5. Jadi kita akan tengok apa dia proses selepas daripada menyaring maklumat ini. Jadi cikgu harap kamu dapat faham dengan apa yang cikgu sampaikan pada hari ini. Kepada pelajar cikgu, sila lengkapkan tugasan yang telah cikgu berikan. Gunakan pengetahuan yang kamu dapat daripada video yang telah cikgu beri. Okey, jika kamu suka dengan video cikgu, kamu faham dengan video cikgu, jangan lupa like, subscribe dan share video cikgu. Sehingga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Terima kasih. Bye-bye.